Apa khabar semua? Disebabkan banjir yang sedang melanda negara kita sekarang, kalau setakat video ni dipublish, dia dah merebak dari pantai timur, sekarang dah ke Pahang dan Johor. Maka dalam video ni, jom kita tengok apa yang kita boleh buat kalau kereta kita tenggelam dalam banjir. Ini termasuklah kalau kita parking lepas tu tak sempat buat apa-apa dah banjir, dan juga kalau kita redah banjir tu, lepas tu enjin tak boleh hidup. Jom kita tengok. Jadi musim hujan yang baru-baru ni memang memberi kesan kepada rakyat Malaysia, lagi-lagi di pantai timur. Dengan nak periksa SPM lagi kan. Disebabkan tahun ni dia agak teruk, mungkin ada antara anda yang menonton ni, kalau tak kena banjir pun, at least kenal dengan kawan-kawan atau saudara mara kita yang terlibat dengan banjir ni. Dekat belah pantai timur memang agak teruk, tapi mungkin orang belah sana lebih bersedia sebab musim tengkujuh macam ni memang biasanya akan banjir. Ada yang kena banjir termenung tu lagi kesian. Tempat dia tak hujan pun, tahu-tahu air naik. Lepas tu ada yang siap kena beberapa gelombang, sampai 3 gelombang pun ada. Memang susah hati. Jadi kalau bencana alam yang macam ni, memang kita tak boleh nak buat apa. Kalau ada yang menonton video ni terlibat, saya doakan anda dan juga keluarga anda semua kekal sihat dan tabah dalam menghadapi ujian ni. Lagi-lagi kalau mak ayah yang ada anak kecil. Lepas tu kalau ada orang yang tengah menjaga orang tua dekat rumah, ini mungkin golongan yang paling mencabar lah. Yang penting nyawa kena selamatkan dulu. Memang betul, kereta pun penting juga. Tapi nyawa lagilah penting. Of course, kalau bagi yang sempat, Met pun dah bagi amaran hujan lebat berhari-hari, kawasan kita pula memang kawasan banjir. Maka saya yakin diorang pun dah alihkan kereta siap-siap ke tempat yang lagi tinggi. Tapi kalaulah kata tak ada rezeki, kena juga banjir kereta tu, apa yang anda kena buat atau apa yang anda tak boleh buat sebenarnya. Jadi kalau kereta anda ni tenggelam dalam banjir, sebenarnya nak tak nak memang ada risiko yang kereta tu mungkin tak boleh hidup lagi. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati apa nak buat dan kena juga bersedia kita punya mental. Kadang-kadang dia tak hidup tu bukan kata sebab banjir tu, tapi sebab kita buat benda yang tak betul selepas banjir tu dah reda. Jadi biasanya lepas banjir tu, dekat dinding kereta atau dinding rumah kita yang dah kena banjir tu akan ada garisan air kan, yang menunjukkan dalam mana banjir tu sebenarnya. Jadi ini yang kita kena cek dulu dekat kereta kita. Mungkin kalau air tu tak naik tinggi, line ni ada 3-4 inci je dari tanah, jadi mungkin air tu tak sampai pun dekat enjin. Tapi kalau nasib tak baik, memang sampai dalam kereta sekalipun banjir. Dan dalam berita pun memang banyaklah video yang kereta tu tenggelam terus sampai ke bumbung. Jadi itu yang first sekali anda kena tahu. Anda kena tahu seteruk mana kereta tu masuk air. Kalau kata water level tu dah sampai separuh tayar kita, memang ada risiko air dah masuk ke dalam tempat yang tak sepatutnya. Jadi tak kiralah dia masuk dalam enjin ke, gearbox ke, dalam kita punya wiring ke. Kalau air dah sampai level tu, lepas je banjir, anda janganlah cuba untuk terus start enjin tu. Yang sebaiknya anda keringkan dulu kereta dan bawa pergi dekat mekanik untuk diorang tengok kereta ni selamat untuk start ataupun tidak. Kenapa pula tak selamat kan? Air je pun. Tapi masalah sekarang ni, air ni ada satu sifat yang mana dia tak boleh mampat. Tekanlah kuat mana sekalipun, dia takkan mampat. Kalau bahasa Inggeris, diorang kata air ni adalah incompressible fluid. Tapi enjin kita ni pula, memang tugas dia untuk mampatkan minyak untuk generate power. Jadi kalau ada air dalam ruangan silinder pembakaran ni, tekanan dalam silinder tu akan naik sangat tinggi sebab air ni tak boleh mampat. Jadi tekanan banyak-banyak ni tak boleh nak pergi mana. Enjin kita pula biasanya sangat kuat tau. Jadi taklah kata enjin tu akan pecah. Tapi benda-benda yang agak lemah macam connecting rod dengan valve tu boleh bengkok. Dan bila besi ni bengkok, dia takkan boleh lurus balik dengan sendiri. Dan masalahnya, bila dia dah bengkok, kita tak tahu benda apa pula yang dia akan rosakkan. Mungkin valve yang bengkok tu boleh hentam kepala piston. Ataupun conrod yang bengkok tu calarkan silinder wall. Dan macam-macam lagi kemungkinan. Jadi kalau berlaku macam ni, kira rosaklah enjin kita. Dan nak repair pun mahal. Saya ada seorang kawan yang jadi mekanik. Dia lebih rela kalau customer swap terus enjin daripada nak repair
repair balik water damage engine ni. Memang mekanik pun ngeri. Sebab kos tu tinggi. Diorang nak cas mahal pun tak sampai hati sebab mangsa-mangsa banjir ni banyak lagi nak guna duit untuk baiki rumah diorang. Jadi pendek kata, jangan terus start enjin kita tu dan hantar pada bengkel untuk diorang check. Cuma pandangan saya, bila lepas je banjir, biasanya bengkel pun akan crowded sikit dengan kereta-kereta. Jadi kena siapkan mental untuk bersabar sementara tunggu turn kita. Sementara tu boleh juga kita bersihkan kereta dulu. Kalau kata air masuk sampai dalam, seat kita tu mesti berlumpur kan. Jadi elok kita bersihkan dulu. Sebab air banjir ni kita pun tak tahu apa benda yang dia bawa. Kalau biar lama-lama takut berbau busuk dan boleh jadi punca penyakit pula. Lagipun kalau kita dah bersihkan, senang sikit mekanik nak check kalau ada leaking ke ataupun ada masalah lain. Sebut pasal masalah lain, selain dari enjin yang ada potensi untuk rosak sebab banjir ni, satu lagi benda yang mungkin bermasalah adalah gearbox kita. Sebab kalau nak compare dengan enjin, gearbox ni duduk lagi bawah tau supaya dekat dengan tayar. Jadi potensi nak masuk air tu lagi tinggi. Dan gearbox ni pun melainkan anda ada skill dan tool yang betul untuk buat ni, saya cadangkan kita hantar jugalah pergi bengkel. Kita pun mungkin banyak lagi benda lain nak settlekan. Jadi biar orang yang pakar je buat. Tengokkan kereta kita. Dan kalau kata ada air masuk dalam gearbox kita ni, repair bill boleh jadi mahal lah. Jadi lagi satu, kita kena mentally prepared dekat situ. Kalau insurans boleh cover, memang nak kena guna insurans. Jadi enjin dengan gearbox kiranya komponen mechanical yang paling utama kita kena jaga bila berlaku banjir. Satu lagi sistem yang penting yang mudah rosak bila banjir ni adalah sistem electrical kereta kita. Kita pun kalau tangan basah kan, kita tak petik switch dekat rumah kita tu. Sama juga dengan kereta kita. Kalau air ni masuk dekat elektronik dalam kereta tu, akan berlaku short circuit lah. Dan litar pintas ni masalahnya kita tak tahu apa benda yang dia akan efek. Mungkin dia akan bagi kesan pada benda yang simple macam lampu terbakar. Atau mungkin kesannya adalah benda yang lebih complicated macam ECU kereta kita. Ini pun satu lagi benda yang kalau kita tak ada cukup kepakaran dengan tool yang betul, baik kita hantar je ke bengkel. Dia orang check semua. Pendek kata, flood damage ni memang satu benda yang sangat complicated bagi sebuah kereta. Sebab tu awal-awal lagi saya dah sebut yang ada kemungkinan sebenarnya kereta tu tak boleh hidup terus dah. Sebab komponen-komponen dengan sistem dalam kereta kita tak dicipta untuk bekerja dalam air. Jadi dia tak waterproof. Protection dari air pun hanya di bahagian atas kalau berlaku hujan atau time kita basuh kereta. Tapi kalau air datang dari bawah, memang tak ada apa-apa protection. Sebab tu dalam insurance biasanya ada option untuk cover flood damage. Nama dia special perils. Dan saya cadangkan next time anda renew insurance, anda ambil je lah special perils ni. Sebab insurance ni dia tak automatic cover kalau kita tak ambil benda tu. Kalau kita bayar, baru dia cover. Kalau duduk KL, walaupun nampak macam unlikely nak banjir, bila kena hujan berhari-hari macam ni, kebetulan air tengah pasang, memang tak boleh nak agak area mana air akan naik. Ada video saya tengok sampai dalam mall pun air naik. Habis semua barang-barang dekat dalam tu. Kepada mangsa-mangsa banjir, sekali lagi diharapkan anda semua sihat-sihat belaka dan sentiasa cergas despite ujian yang melanda. Pada adik-adik yang periksa SPM dalam banjir ni, saya harap anda boleh cari cara untuk kekal fokus. Dan yang tak terlibat, sama-sama kita bantu mana yang boleh, bagi kerjasama pada pihak berkuasa, jaga persekitaran rumah kita, dan kalau kita tak boleh nak bantu, kita doakan saja mereka. Yang penting selamatkan nyawa dan bekalan makanan dengan ubat-ubatan kena cepat sampai. Bab kereta ni mungkin kita jangan susah hati sangat. Diharapkan hujan akan berhenti dan banjir pun akan surut tak lama lagi dan kita semua boleh balik rumah kita dan bersihkan apa yang patut. Jadi jom sama-sama doa yang episod banjir kali ni akan berakhir tak lama lagi. Kalau anda dah tengok sampai sini, saya minta anda tolong juga sharekan video ni dengan siapa-siapa yang anda rasa akan mendapat manfaat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.